Muncullah Syiah mempunyai kaitan rapat dengan suasana ketidakstabilan politik yang sedang berlaku dalam kalangan umat Islam pada ketika itu, yakni pasca pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Selepas daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka situasi politik umat Islam pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat dahsyat, disebabkan oleh fitnah-fitnah dan juga disebabkan oleh wujudnya kumpulan-kumpulan yang berbeza dalam kalangan umat Islam. Suasana politik yang tidak tenteram itu adalah berpunca daripada fitnah-fitnah yang berlaku pada zaman tersebut. Fitnah-fitnah itu bukan sahaja berakhir dengan melahirkan kumpulan Syiah semata-mata, malah ia juga melahirkan kumpulan-kumpulan yang lain, yaitu kumpulan Khawarij, kumpulan Murji'ah, dan juga kumpulan Mu'tazilah pada satu pihak yang lain. Manakala pihak yang lain selain daripada kumpulan itu ialah kumpulan yang dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sentiasa bertindak sebagai golongan yang berpegang teguh kepada warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Dan dua kontroversi utama yang menjadi fitnah sehingga melahirkan kumpulan-kumpulan tersebut ialah dua peperangan, iaitu yang pertama perang Jamal ataupun perang Unta yang berlaku pada tahun 36 Hijrah, pertempuran di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan peristiwa yang kedua ialah perang Siffin yang berlaku pada tahun ke-37 Hijrah. Yang berlaku pada tahun ke-37 Hijrah berlaku di medan Siffin ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mempersiapkan angkatan dia untuk pergi bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mereka bertempur di medan itu sehingga melahirkan peperangan yang mengakibatkan kecederaan dan juga mengakibatkan kematian beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan dua kontroversi utama yang menjadikan dunia Islam pada ketika itu berpecah kepada beberapa firaq ataupun berpecah kepada beberapa aliran, serta melahirkan mazhab-mazhab yang tertentu dalam kalangan umat Islam. Jadi dalam kita nak menelusuri kemunculan pengikut Imam Ali ataupun pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang dikenali sebagai puak Syiah, maka ia perlu dilihat daripada dua aspek ataupun perlu dilihat daripada dua sudut. Yang pertama dari sudut politik, dan yang kedua dari sudut akidah. Dia kena lihat dari dua sudut. Yang pertama sekali kita akan lihat pada sudut yang berkait dengan sudut politik. Ini bukan tajuk pilihan raya, tapi tajuk Syiah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma sebab kebetulan kena nak macam mana kan. Okey. Jadi kemunculan Syiah dalam politik bermula selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di situ lagi dia bermula. Tapi pada waktu dia bermula tu dia diam-diam ya. Dia duduk relax-relax, dia hanya melakukan gerakan-gerakan dalaman, bertindak secara slow motion dan sebagainya. Manakala kepada kemunculan Syiah sehingga mereka menzahirkan diri mereka adalah selepas daripada pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar dan awal pemerintahan Utsman, umat Islam bersatu padu dan tidak berlaku perselisihan yang membawa kepada silap faham dan juga perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Perbezaan pendapat itu sentiasa wujud kerana kita manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sentiasa wujud tentang bagaimana cara untuk mentadbir, wujud perbezaan pendapat tentang bagaimana untuk memastikan pemerintahan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wujud perbezaan itu kerana dia bertindak di atas jalan yang dinamakan sebagai jalan politik, dan jalan politik ini ijtihadnya adalah sangat luas. Okey, perbezaan pendapat pada ketika itu dia dapat ditangani dengan baik kerana dia ada watak yang mendamaikan. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia yang menjadi pendamai selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memainkan watak sebagai pendamai dalam kalangan umat Islam. Kemudian setelah daripada itu Abu Bakar. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar.
Tetapi pada zaman pemerintahan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dia ada beberapa isu, terutamanya Said Muawiyah dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan Muawiyah pada ketika itu dia merupakan antara salah seorang yang dekat dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi bila mula berlaku, kita kata pergeseran yang kecil membawa kepada pergeseran yang besar, dan perdamaian tidak dijalankan dengan baik sehingga membawa kepada pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan pada waktu itulah perselisihan mula berlaku dengan begitu dahsyat dan juga begitu teruk. Pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, sebelum dia dibunuh oleh kelompok pemberontak pada ketika itu, maka berlaku berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan dan kelompok yang membuat fitnah dan juga kezaliman. Mereka membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga selepas daripada itu umat Islam berpecah belah antara sesama mereka. Dan peristiwa pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu menyebabkan terjadinya perseteruan ataupun permusuhan di antara Ali dan juga Muawiyah. Di antara Ali dan juga Muawiyah. Penyokong Muawiyah menuduh penyokong Ali sebagai penyebab kepada pembunuhan Utsman. Bila dia keadaan tak terkawal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedangkan Ali mustahil sama sekali akan melakukan perkara-perkara yang demikian. Dan Ali ini dikenali sebagai antara salah seorang sahabat yang hebat dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab orang-orang yang berada di bawah, yang mana orang-orang yang berada di bawah ini tidak dikawal dengan baik, maka akhirnya dia menimbulkan perasaan ketakutan dan juga menimbulkan perasaan tekanan dalam jiwa umat Islam pada ketika itu, sehingga mengakibatkan terpecahnya umat kepada dua kumpulan. Jadi penyokong Muawiyah menuduh penyokong Ali sebagai penyebab kepada pembunuhan Utsman. Kemudian Ali pada ketika itu diangkat menjadi khalifah yang keempat oleh masyarakat Islam di Madinah. Dan pertikaian kedua-duanya berterusan. Bila tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia berterusan ketika mana merebut posisi kepimpinan umat Islam selepas Muawiyah menolak pelucutan jawatannya sebagai gubernur Syria pada ketika itu. Dia bukanlah kata Ali ini dia melucutkan secara rasmi gubernur Syria ataupun gubernur Syam. Bukanlah bermaksud dia melucutkan secara rasmi. Cuma bila wafatnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu akibat dibunuh, maka pada ketika itu Ali yang dibaiat. Maka Ali ni bila dia bentuk nak kata apa, bentuk kabinet di bawah kepimpinan dia tu, Muawiyah tak termasuk. Sebab apa? Sebab bila wafatnya Sayyidina Utsman tu, maka jawatan Muawiyah itu tergugur dengan sendirinya. Namun di sebalik tergugurnya jawatan tersebut, Muawiyah dia mendapat dokongan dalam kalangan penduduk Syam ataupun mendapat dokongan dalam kalangan penduduk Syria pada ketika itu, kerana dia telah berkhidmat sebagai gubernur Syria pada zaman Sayyidina Umar dan juga pada zaman Sayyidina Utsman, dan dia mempunyai pengaruh dalam kalangan penduduk di situ. Dia mempunyai pengaruh dalam kalangan penduduk di situ. Konflik Ali dan juga Muawiyah itu adalah permulaan kepada konflik politik besar yang menyebabkan umat terbahagi kepada beberapa kelompok aliran pemikiran. Bila berlaku konflik ataupun bila berlaku pertelagahan antara kedua-dua mereka, maka akhirnya umat ini dia makin terpecah kerana mereka ada individu-individu tertentu yang mereka sokong dan mereka dokong serta mereka angkat. Krisis politik bermula apabila Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah dan disusuli dengan penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap pelantikan itu. Konflik ini akhirnya menyebabkan terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin adalah kemuncak krisis politik umat Islam. Dan antara sebab mengapa Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak membaiat Ali pada ketika itu, kerana Muawiyah bin Abi Sufyan dia ada alasan. Antara alasan dia,
kita nak pembunuh Osman didahulukan dan juga dicari untuk dihukum. Selagi mana tidak dihukum, maka bai'ah daripada Syam tiada untuk Sayyidina Ali. Itu pendirian Muawiyah. Tetapi Ali dia berpendirian dengan pandangan yang berbeza. Kerana bagi Ali, kestabilan umat Islam adalah perkara yang lebih utama berbanding dengan kisos. Maknanya nak kata hukum tu penting juga. Namun dalam masa yang sama, yang lebih utama pada ketika itu adalah bagaimana untuk memastikan umat akan berada dalam keadaan yang baik terlebih dahulu, mempunyai suasana yang kondusif terlebih dahulu sebelum hukum itu dijalankan. Maka itu merupakan pandangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bertelagah kedua-duanya sehingga membawa kepada peperangan Siffin. Dan peperangan Siffin ini terjadi disebabkan Muawiyah dia mendapat berita bahawa Sayyidina Ali sedang mempersiapkan tentera untuk pergi ke Syam, sebab dia ingin berbaiat tadi tu untuk pergi ke Syam. Dan dia mendapat berita dalam keadaan orang yang memberitakan itu memberitahu kepada dia dengan khabar bahawa Ali akan menyerang kamu. Ali akan menyerang kamu. Maka Muawiyah pun bila dapat berita yang mengatakan bahawa Ali sedang mempersiapkan tentera untuk menyerang dia di Syria ataupun di Syam pada ketika itu, Muawiyah juga menyediakan angkatannya yang tersendiri untuk pergi ke Madinah bagi menyelesaikan isu tersebut. Tetapi disebabkan oleh fitnah yang maha dahsyat pada ketika itu, tak sempat sampai di Madinah, dia bertemu di Siffin. Dan ketika mana bertemu di Siffin, mereka telah terlibat dalam peperangan antara satu sama lain tanpa ada peluang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku di sebalik perkara tersebut. Dan disebabkan itulah dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh Syiah, mereka kata Muawiyah pemberontak. Sedangkan hakikatnya Muawiyah dia tidak memberontak. Dia pergi hanya untuk mendapatkan jawapan daripada Ali. Tetapi disebabkan pada ketika itu suasana fitnah, berita palsu tersebar merata-rata, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah pertembungan antara kedua-dua kelompok itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minin nakatatalu, kata Allah. Dan jikalau dua kelompok dalam kalangan orang-orang yang beriman itu bertembung dan juga berperang, fa aslihu bainahuma, sepatutnya didamaikan antara kedua-duanya. Tetapi disebabkan tiada ruang untuk didamaikan akibat fitnah-fitnah dan juga cerita-cerita palsu, akhirnya peperangan tetap terjadi. Dalam sejarah, perang Siffin itu dikatakan sebagai fitnah besar ataupun disebut juga sebagai al-fitnatul kubra. Dan daripada fitnah ini, ia berkembang menjadi sejarah politik umat Islam yang panjang daripada generasi ke generasi antara Sunni dan juga Syiah. Sikap Ali yang menerima tawaran rundingan daripada Muawiyah dalam peperangan Siffin setelah mereka bertembung dan lihat ramai dalam kalangan sahabat sudah cedera dan ada yang meninggal, maka Muawiyah menawarkan rundingan. Tidak dipersetujui oleh sebahagian daripada pengikutnya, yang akhirnya pengikutnya itu memusuhi Ali. Bila peperangan itu berlangsung, Muawiyah hampir tewas. Maka Muawiyah menawarkan tawaran rundingan perdamaian. Ali pun terima, sebab Ali pun dia pergi dan itu bukan dengan niat untuk berperang, kerana niat dia untuk mendapatkan penjelasan dan sebagainya. Dia bukan pergi dengan niat untuk berperang, tapi suasana yang tidak terkawal itu menyebabkan peperangan terjadi. Maka Muawiyah menawarkan rundingan perdamaian. Okey, kita duduk sama-sama, kita bincang dan kita berunding apa yang kita boleh buat untuk selesaikan isu ini. Lalu mereka mengadakan satu peristiwa yang dinamakan sebagai peristiwa tahkim. Yang selalu kita dengar versi tahkim adalah Amr bin Al-As menipu Abu Musa Asy'ari, lalu terluncurlah jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Itu yang selalu kita dengar. Tetapi cerita itu merupakan cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesahihan dia dan sebagainya, kerana dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih seperti mana yang disebut oleh para ulama, dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih, peristiwa tahkim itu berlangsung. Dan dalam peristiwa tahkim itu akhirnya pihak yang datang berunding, iaitu Abu Musa Asy'ari dan juga Amr bin Al-As, mereka bersetuju untuk memberikan jawatan Gubernur Syria kepada Muawiyah, manakala Sayyidina Ali dikekalkan sebagai khalifah. Dikekalkan sebagai khalifah. Hasil daripada rundingan tersebut
dan hasil daripada perjanjian perdamaian tersebut, maka akhirnya wujud pula kumpulan yang memusuhi Sayyidina Ali, yang terdiri daripada pengikutnya sendiri, yang terdiri daripada pengikut Sayyidina Ali itu sendiri, sebab tak setuju tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan sebab tu kalau kita tengok suasana yang berlaku dalam dunia pada hari ini pun, dia seakan-akan mempunyai lebih kurang persamaan cerita dengan apa yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Dia hasil daripada tak puas hati, last sekali dia pergi kerus, dia register kumpulan dia sendiri. Itu contoh lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Jadi mana tadi? Dan kelompok yang memusuhi Ali daripada kalangan pengikutnya itu dikenali dengan nama Khawarij, yang bermaksud golongan-golongan yang keluar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dengan semboyan la hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, tiada hukum melainkan hukum Allah. Maka mereka menganggap keputusan tidak boleh diperolehi melalui rundingan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga melabel orang-orang yang terlibat dalam rundingan itu sebagai kafir kerana sudah melakukan dosa besar sehingga layak untuk dibunuh. Dan akhirnya apa yang terjadi selepas daripada peristiwa perdamaian itu, Sayyidina Ali dia meneruskan tugas dia sebagai khalifah. Dan pada satu pagi ketika mana dia mengimamkan solat subuh, datang seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam, datang daripada belakang menikam Sayyidina Ali sehingga Sayyidina Ali meninggal dunia. Jawatan khalifah, bai'ah jawatan khalifah diberikan kepada Sayyidina Hasan. Dan pada zaman Sayyidina Hasan lah dia pergi bertemu dengan Muawiyah. Dia kata kepada Muawiyah, ambillah jawatan ini dan peganglah kamu jawatan ini sebagai khalifah. Dan dia meminta orang-orang untuk berbaiat kepada Muawiyah. Dan tahun itu dinamakan sebagai tahun apa? Amul Jamaah, yang dinamakan sebagai tahun perpaduan antara umat Islam. Sebab Hasan ni masa berlaku peristiwa peperangan Jamal dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha pun, Hasan dah bagi tahu Ali pada saat kematian Talha bin Ubaidillah. Talha berperang di pihak Aisyah. Jadi dia berperang, Talha meninggal. Bila Talha meninggal, selesai peperangan tu, Ali pergi pangku Talha. Sebab apa? Sebab mengingatkan hubungan persahabatan yang pernah wujud antara mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali sedih melihat Talha bin Ubaidillah terbujur kaku di medan tersebut. Kemudian Hasan kata, sebab tu hai ayah, aku bagi tahu kepada kamu, hentikanlah semua ini. Tetapi nak buat macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, benda dah berlaku kan. Benda dah berlaku. Lalu akhirnya Hasan dialah yang mendamaikan. Dan sebab tu dalam kelompok-kelompok Syiah, nama Hasan ni dia tak disebut secara meluas kalau nak dibandingkan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kerana Sayyidina Husain dia merupakan antara orang yang tak bersetuju dengan kumpulan kepimpinan Bani Umayyah, sehingga berlaku peristiwa Karbala dan sebagainya. Okey. Jadi doktrin yang menganggap siapa-siapa yang melakukan rundingan tersebut sebagai dosa besar dijadikan sebagai keyakinan dan kepercayaan yang agung, sehingga dapat memberi kesan dan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan dan juga kepimpinan, kajian-kajian akidah dan pemikiran Islam, fiqh dan juga usul fiqh, muamalah, tafsir dan hadis oleh Syiah, dan juga hadis oleh Syiah. Okey, yang mana kelompok-kelompok yang menyokong Sayyidina Ali, ada juga kelompok-kelompok Khawarij tadi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mereka menyatakan bahawa siapa-siapa yang melakukan dosa besar itu layak dibunuh, maka akhirnya mereka mula membuat pegangan bahawasanya siapa-siapa yang melakukan dosa besar, mereka menjadi kafir dan juga terkeluar daripada Islam. Dan inilah doktrin yang dinamakan sebagai doktrin Khawarij. Dan selain daripada doktrin Khawarij, muncul pula doktrin-doktrin yang lain. Antaranya doktrin Syiah itu sendiri, yang mana mereka ini memegang kepada satu doktrin bahawasanya kepimpinan itu hanyalah milik Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sehingga hampir semua ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kepimpinan, wali, penghakiman dan sebagainya dimasukkan dengan nilai-nilai imamah
dan ditafsirkan dengan konsep imamah ataupun kepimpinan. Dan perkara ini menunjukkan bahawa pemikiran dalam Islam ni, bahawa masalah pemikiran ataupun aliran-aliran pemikiran dalam Islam ni dia bermula bila, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Bermula daripada masalah politik. Bermula daripada masalah politik sehingga memberikan pengaruh dan kesan besar terhadap perpecahan umat Islam. Dan dalam sejarah dunia barat sekalipun, dalam sejarah barat moden sekalipun, yang menyebabkan lahirnya pemikiran-pemikiran sekular, yang menyebabkan lahirnya pemikiran liberal, yang menyebabkan lahirnya pemikiran sosialis, yang menyebabkan lahirnya pemikiran-pemikiran sebegitu adalah berpunca daripada pertembungan antara dua kumpulan, yakni kumpulan ortodoks dan juga kumpulan yang memprotes kumpulan ortodoks tadi. Seperti mana yang berlaku di Eropah pada zaman kegelapan, ketika mana gereja mengongkong dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak memberi kebaikan, yang mengongkong masyarakat awam. Maka bangkitlah masyarakat awam untuk menentang fatwa-fatwa gereja tersebut. Dan akhirnya apabila berlakunya revolusi industri ataupun berlakunya revolusi Perancis, kelompok-kelompok gereja itu dipinggirkan oleh kelompok-kelompok yang melakukan revolusi, sehingga mereka mengangkat pemikiran sekular, pemikiran liberal sebagai asas dalam pemikiran mereka. Dan sebab itu kalau kita pergi ke dunia barat, kita tengok al-ilmaniyat. Sekular itu merupakan pemikiran yang sesat, yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Dia kata sesat ke mana? Kerana pemikiran inilah yang telah membebaskan kami daripada cengkaman gereja suatu ketika dahulu dan dapat membuat kami menjadi maju seperti mana yang kami ada pada hari ini. Itu pemikiran dunia barat. Cuma pemikiran sekular mereka yang pada peringkat awalnya adalah untuk memisahkan antara campur tangan agama dalam urusan maknanya dia nak memisahkan campur tangan agama dalam urusan yang berkait dengan kehidupan, disebabkan mereka tak nak wujudnya kelompok-kelompok yang menjadikan agama sebagai bahan untuk mereka tindas orang yang berada di bawah. Itu asalnya. Tetapi akhirnya pemikiran sekular ini mula melebar sehingga meninggalkan nilai-nilai yang baik, sehingga meninggalkan nilai-nilai. Dan pada masa yang sama, pemikiran sekular ini telah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mereka mendapatkan kebebasan walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Itu asalnya. Bagi mereka anggap sekular itu baik, sebab sekular itu telah menyelamatkan mereka daripada cengkaman gereja pada ketika itu, telah menyelamatkan mereka daripada padri-padri yang menggunakan nas-nas daripada Bible untuk memfatwakan sesuatu apabila mereka tak dapat jawab hujah yang dikemukakan oleh kelompok awam. Pada ketika itu mereka anggap sebagai penyelamat. Tapi akhirnya pemikiran sekular dan juga liberal itu dia menjadi satu pemikiran yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umat manusia, sehingga akhirnya mengakibatkan kebebasan itu membawa kepada kehilangan nilai-nilai yang diajar oleh agama. Sehingga menghalalkan benda itu, menghalalkan benda ini, memberikan kebebasan kepada perkara itu dan juga perkara ini dengan sewenang-wenangnya tanpa diikat dengan nilai-nilai agama. Itu yang menyebabkan pemikiran sekular itu dan juga pemikiran liberal itu, apabila dia nak bawa masuk ke dunia Islam, ulama-ulama Islam bangkit untuk menentang pemikiran tersebut. Ulama-ulama bangkit untuk menentang pemikiran tersebut. Tapi kalau pergi kepada akar bermulanya pemikiran tersebut, ada sebahagian ulama yang boleh terima. Atas asas itu bertujuan untuk mengelakkan berlakunya golongan-golongan yang mengambil kesempatan. Golongan-golongan yang mengambil kesempatan. Tapi bila dia pergi lebih jauh lagi, dia membawa kepada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai syarak. Okey. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa pemikiran ataupun aliran pemikiran yang berpecah dalam Islam ini, dia berpunca daripada masalah politik, sehingga memberikan pengaruh dan kesan besar terhadap perpecahan umat Islam. Bahkan kadang-kadang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu sendiri terlibat secara langsung dalam ranah politik dan juga sosial itu, dan masyarakat bersaing bagi menjadikan politik pilihannya berkuasa. Maka dengan demikian
permasalahan awal antara Sunni dan juga Syiah sebenarnya berpunca daripada sejarah lalu yang bersifat politik, lalu daripada perseteruan yang bersifat politik untuk mengangkat kelompok itu, dia akhirnya menjadi perseteruan dalam bab yang berkaitan dengan akidah apabila dicipta doktrin-doktrin yang mereka tanam dalam kalangan pengikut mereka sehingga mengakibatkan doktrin itu dianuti seolah-olah doktrin itu merupakan sebahagian daripada doktrin agama. Itu punca dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Konsep imamah sebagai contoh ataupun konsep kepimpinan dalam Syiah yang dikenali dengan wilayatul faqih, wilayah al-faqih adalah konsep terbaru daripada golongan Syiah Imamiyah di Iran. Konsep ini adalah sebagai alternatif daripada imam al-ghaibah, imam yang ghaib, seperti mana yang dipercayai oleh Asy'ari Muhammad yang telah kita baca pada pertemuan yang terdahulu, yang telah kita ulas pada pertemuan yang terdahulu, yang mana dia kata Imam Mahdi itu sedang ghaib, dan akan muncul nanti. Okey, konsep ini sebagai alternatif daripada konsep imam al-ghaibah, yakni imam yang ghaib, imam yang ke-12, akibat serangan-serangan yang dilancarkan kepada mereka. Ini kerana salah satu ajaran asas dalam Syiah adalah mengakui adanya imam pada setiap masa yang bertugas untuk merungkai segala persoalan umat, dan mereka meletakkan kedudukan imam itu sebagai imam yang maksum. Mereka tak letak sebagai nabi. Kalau letak sebagai nabi, kau awal-awal lagi orang tahu nak kepada buah-buah yang dirahmati Allah, maka dia letak imam ataupun pemimpin yang maksum. Bagi mereka pemimpin ini kena ada setiap zaman. Maka disebabkan pada zaman ini tak ada pemimpin, mereka kata imam yang ke-12 sebenarnya tengah ghaib dan akan muncul pada akhir zaman. Okey. Namun kerana imam tersebut tidak muncul juga sampai hari ini, maka dimunculkan pula satu sistem yang dinamakan sebagai wilayatul faqih. Wilayatul faqih. Sebenarnya Syiah Imamiyah itu sendiri berbeza pendapat tentang kewujudan teori wilayatul faqih ini. Wilayatul faqih ini merujuk kepada sebuah kepimpinan yang disertai oleh kumpulan-kumpulan manusia yang mereka anggap sebagai ayatullah. Itu wilayatul faqih. Ini bermaksud sebahagian ulama Syiah tidak mengakui kebenaran teori ini, seperti Syekh Murtaza Al-Ansari dan Syekh As-Sayyid Al-Khoi. Dan kedua-dua ulama Syiah ini menentang, mencabar dan juga mengingkari wilayah faqih. Kerana bagi mereka wilayatul faqih ini merupakan bid'ah dalam pemikiran Syiah. Merupakan bid'ah dalam pemikiran Syiah. Justru mereka sangat setia menanti kehadiran imam ghaib, menanti kehadiran imam ghaib. Syiah pun dia ada perbezaan pendapat antara sesama mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan sekiranya dicermati, sebenarnya penubuhan konsep tersebut secara tidak langsung adalah bentuk kritikan terhadap konsep Imam Mahdi Al-Muntazar yang masih tidak muncul-muncul sehingga hari ini. Ini kerana peranan imam maksum yang ghaib ini tidaklah mudah dan sangat penting, kerana bagi mereka imam maksum yang dikatakan ghaib itu tugasnya adalah untuk menegakkan hudud dan juga untuk memungut zakat. Sebahagian penganut fahaman Syiah Imamiyah berpendapat tidak wajib melaksanakan salat Jumaat kerana Imam Ghaib Al-Muntazar, imam yang ghaib yang sedang mereka tunggu-tunggu, yang dinamakan sebagai Mahdi Al-Muntazar itu masih tidak muncul. Maka tak perlu nak salat Jumaat lagi, kerana kita bukan berada di bawah kepimpinan imam maksum. Jadi perkara inilah yang dibimbangi oleh Imam Khomeini, Ayatullah Al-Khomeini, sehingga bermati-matian membela konsep wilayatul faqih dalam berbagai bukunya, khususnya yang bertajuk Al-Hukumah Al-Islamiyah. Al-Hukumah Al-Islamiyah, kerajaan Islam. Okey, itu bab yang berkait dengan Syiah dari segi sejarah kemunculannya berdasarkan kepada pertembungan dari segi politik. Kemudian yang kedua, dari segi akidah. Namun dia kata kemunculan Syiah yang sesat dan keterlaluan dalam soal akidah. Mula-mula mereka hanya menjadi pengikut kepada Ali, dan mereka menganggap Ali itu adalah pemimpin mereka. Tak ada Ali, seolah-olah tak adalah kepimpinan bagi mereka.
Itu peringkat awal. Dia tidak menyentuh urusan yang berkait dengan akidah dan sebagainya pada peringkat awal. Namun dia kata kemunculan Syiah yang sesat dan keterlaluan dalam soal akidah bermula dengan pelibatan seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Yahudi yang berasal daripada Sana'a, Yaman. Dia datang ke Madinah, kemudian berpura-pura setia kepada Islam. Yakni berpura-pura masuk ke dalam Islam pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam dan berpura setia kepada kerajaan Islam. Kemudian apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Dialah yang sebenarnya yang mengetuai rampasan kuasa berdarah dan melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dialah kepala kepada perkara tersebut. Dan beliau juga adalah pencetus aliran akidah Syiah yang memuliakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan taksubnya. Dialah antara orang yang pertama yang mengangkat kedudukan Ali bin Abi Thalib itu seolah-olah manusia suci yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan. Itu Abdullah bin Sabah. Kerana dia seorang dunia Islam bercelaru pada ketika itu. Abdullah bin Sabah menyebarkan ajarannya secara sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Beliau kemudiannya mengumpulkan orang ramai dan mengumumkan bahawa kepimpinan ataupun imamah selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib kerana petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah hadis-hadis yang mereka tafsirkan secara sembrono. Kalau Ali itu adalah kota, kalau aku ini adalah kota, maka Ali itu adalah gerbangnya. Kalau anda kata Nabi ini merupakan tempat diterima ilmu, Ali itu merupakan pembuka jalan untuk diterima ilmu tersebut. Mereka tafsirkan bahawa ini menunjukkan Ali itu mempunyai kedudukan yang mulia. Diputar pelikkan cerita tersebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sehingga orang ramai terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Abdullah bin Sabah dalam rangka untuk memecah belahkan umat Islam pada ketika itu. Dan antara isu-isu sesat dan menyesatkan yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah bagi memecahkan umat Islam pada ketika itu adalah yang pertama, dia kata Ali ini menerima wasiat sebagai pengganti Rasulullah. Sebenarnya kepimpinan ini milik Ali. Dia menerima wasiat daripada Rasulullah. Lalu mereka keluarkan hadis wadirkum dan sebagainya. Dicanang wasiat tersebut sehingga muncul kelompok-kelompok yang menyokongnya. Kemudian yang kedua, imam itu perlu dipangku oleh orang yang paling baik, yang disebut sebagai the best of men. Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang-orang yang zalim kerana merampas hak Khalifah Ali selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam yang mengangkat baiat kepada ketiga-tiga khalifah tersebut dianggap sebagai kafir. Dan bagi mereka keseluruhan sahabat Nabi jadi kafir kecuali beberapa orang. Antaranya ialah Abu Za Al-Ghifari, bukan. Antaranya ialah Salman Al-Farisi dan juga beberapa orang yang lain. Dia menganggap semua sahabat Nabi itu adalah kafir bagi mereka. Yang keempat, dia kata Rasulullah akan kembali semula ke dunia sebelum hari kiamat, sebagaimana kepercayaan akan kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, dia kata Ali adalah pencipta semua makhluk dan pemberi rezeki. Ali tidak mati melainkan tetap hidup. Petir adalah suaranya ketika marah dan kilat adalah cemetinya. Rasanya tuan-tuan pernah dengar cerita-cerita begini kalau zaman kecil-kecil dulu kan. Petir itu adalah suara dia ketika marah dan kilat adalah cemeti. Ruhul Kudus dijelmakan semula ke dalam diri para imam Syiah dan lain-lain lagi. Dan daripada kenyataan sesat ini, Imam An-Nawbakti, iaitu seorang ulama Syiah yang terkemuka, menyatakan dalam bukunya Firaq Syiah, yakni aliran-aliran dalam Syiah, kerana Syiah pun terpecah kepada beberapa aliran. Nanti kita akan bahaskan tentang aliran-aliran dalam Syiah. Dia kata Imam Ali pernah mahu membunuh Abdullah bin Sabah kerana fitnah dan pembohongan yang disebarkannya. Dan buku Firaq Syiah yang dikarang oleh Imam An-Nawbakti ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, merupakan antara buku yang digunakan juga oleh sebahagian Syiah untuk menolak bahawa
bahawasanya Abdullah bin Sabah itu merupakan watak yang memunculkan Syiah. Merupakan watak yang memunculkan Syiah. Ada sebahagian Syiah yang tak mengaku Abdullah bin Sabah itu sebagai pemula kepada Syiah ataupun pengasas kepada Syiah. Beliau menganggap Ali sebagai Tuhan, manakala beliau pula mengaku dirinya sebagai Nabi. Namun tindakan itu tidak menjadi kerana tidak ada yang bersetuju. Lalu sebagai gantinya, Abdullah bin Sabah dibuat ke Madain, iaitu ibu kota Iran pada waktu itu. Ibu kota Iran pada waktu itu, dan daripada hasil pembuangan tersebut dia menyebarkan doktrin dia pula di sana, sehingga sebahagian Irak dan juga sebahagian Irak dan juga hampir keseluruhan Iran menjadi negara Syiah. Dan pada ketika ini ramai pengikut Syiah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Namun ketika mengetahui tentang perkara ini, Ali membakar mereka dan menggali parit-parit di hadapan pintu Masjid Bani Kandah bagi membakar mereka. Imam Al-Bukhari merekodkan dalam kitab dia daripada Ibnu Abbas, beliau mengatakan pada suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik, yakni Al-Hazan. Kita bagi lalu orang. Dia kata pada suatu ketika Ali memerangi dan membakar golongan-golongan zindik, iaitu golongan Syiah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, kerana Nabi SAW pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, kerana Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang menukar agama dia, yakni menjadi murtad, maka bunuhlah dia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kerana apa? Kerana dia menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Menganggap Ali itu sebagai Tuhan hasil daripada pemikiran seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Sebab tu kadang-kadang pengaruh seorang individu ni, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita kena beringat, kalau pengaruh dia tu ke arah yang baik, maka alhamdulillah. Kalau pengaruh dia tu ke arah yang kurang baik, maka akan jadi bermasalah. Abdullah bin Sabah hanya kerana seorang dia je, akhirnya dia berjaya memecahkan umat Islam kepada beberapa aliran-aliran yang tertentu. Dan berapakah pecahan kuat Syiah? Syiah ni dia ada banyak kuat dan juga banyak pecahan. Dan Syiah berpecah kepada beberapa kuat kecil yang digolongkan dalam kalangan Syiah yang dinamakan sebagai Syiah ekstrim ataupun Syiah bulat. Antaranya adalah Syiah Sabaiyah, yakni pengikut kepada Abdullah bin Sabah. Pengikut kepada Abdullah bin Sabah yang dikenali sebagai Syiah Sabaiyah. Golongan ini melampau dan keterlaluan. Mereka bersungguh-sungguh mempercayai bahawa Nabi akan kembali ke dunia seperti mana Nabi Isa AS. Dan dicedok daripada pemikiran ini juga wujud dalam pemikiran sebahagian kelompok Batiniyah ataupun sebahagian kelompok sufi-sufi yang sesat. Mereka percaya bahawa tubuh dia boleh balik ke dunia, memberi kepada dia itu dan juga ini, wasiat itu dan juga ini, sehingga dijadikan sebagai amalan dan pegangan dan sebagainya. Di situ bermula daripada pemikiran yang sebegini. Mereka juga meyakini bahawa Ali belum meninggal dunia, tetapi beliau bersembunyi dan akan lahir kembali. Dan selain itu, golongan Syiah Sabaiyah ini juga meyakini bahawa Jibril keliru dalam menyampaikan wahyu. Yang ini tuan-tuan mesti pernah dengarkan. Dia Syiah ni sebenarnya, Syiah Sabaiyah. Menurut mereka, Jibril sepatutnya menurunkan wahyu kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga meyakini bahawa roh Tuhan turun kepada Ali. Dan Syiah ini dinamakan sebagai Syiah Sabaiyah yang mengatakan perkara yang demikian. Ada Syiah lain, dia tak mengatakan perkara yang demikian. Cuma dia Syiah je. Maka Syiah itu kita tak kafirkan mereka, tapi kita sesatkan mereka disebabkan penyelewengan mereka terhadap beberapa perkara yang berkait dengan Quran, hadis dan sebagainya. Tapi kalau Syiah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kata ni Syiah yang kufur. Sebab tu Syiah terbahagi kepada dua kategori. Syiah yang kufur, yang melampaui batas, dan juga Syiah yang memang sesat tapi dia masih termasuk dalam kalangan ahli syahadah.
yang mana mereka masih mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cuma mereka tambah, mereka kadang-kadang mereka tambah Ali, mereka berselawat kepada Ali waliullah dan sebagainya. Maka kelompok-kelompok itu kita nak kafirkan tak boleh lagi, tak boleh lagi, tapi kita katakan kelompok itu sebagai kelompok yang sesat. Dan dia ada beberapa pecahan Syiah yang tergolong dalam kumpulan itu. Yang tergolong dalam kumpulan Ghulat ni kebanyakannya kufur, kufur kerana pendirian dan juga kepercayaan mereka yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syarak dan tidak dapat diberi keuzuran sama sekali. Maksud tidak dapat diberi keuzuran, tak dapat diberi ruang dan juga hujah untuk menyatakan mereka itu tidak kufur. Kalau ada ruang dan juga hujah untuk menyatakan yang demikian, maka ulama kita tak akan katakan kufur lagi. Tapi sebab dah tak ada ruang dan juga hujah, maka geng-geng Ghulat ni dinamakan sebagai Syiah yang kufur. Dan ada beberapa kumpulan kecil lain lagi dalam kumpulan Syiah Ghulat ini dikenali juga dengan nama Syiah Kaisaniyah, Syiah Muqtariyah, dan juga Syiah Hashimiyah, dan juga Syiah Bayaniyah dan sebagainya, yang mana kita akan ulas mengenai Syiah-Syiah ini pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Ini sebagai tambahan-tambahan. Syiah itu kita dah tahu, tapi ini tambahan-tambahan dan juga pecahan-pecahan secara terperinci tentang kelompok-kelompok kecil dalam Syiah yang wujud dan juga yang pernah wujud suatu ketika dahulu. Wallahu taala alam. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala beri rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Makam Sayyidina Ali tak tahu.